Alhamdulillah, saya ni ayah masih hidup, mak masih hidup. Alhamdulillah. Saya doa setiap malam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan usia ketaatan mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagi tuan-tuan yang ada mak bapak juga, saya doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia ketaatan mak bapak tuan-tuan, agar tuan-tuan dapat berkhidmat dan berbakti lagi kepada mereka semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan membaca umul kitab. Mudah-mudahan dengan keberkatan dan cahaya surat Al-Fatihah ini kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Ta'ala turunkan cahayanya, Allah Ta'ala turunkan keberkatannya kepada kita, Allah Ta'ala memakbulkan segala permohonan kita selama ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dengan niat ini kita mohon agar Allah Ta'ala perkenankan dengan keberkatan Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Kita nak sambung pengajian kitab kita Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub. Kita nak sambung bab kelebihan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kitab saya muka surat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya Rabbal Alamin. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Mukhtasar Al-Adhkar An-Nawawi, barang siapa berkata pada ketika bang, yakni perkataan dunia, takuti atasnya kejahatan mati. Imam Jalaluddin As-Suyuti kata, kita ni ketika mana orang azan kena zik mulut. Sebab tu saya nak abah di antara adab kita waktu mendengar laungan azan ataupun kita panggil bang. Bila dengar bang, bila dengar azan ni tuan-tuan, yang pertama diam. Kalau duduk tengah main handphone, tutup handphone. Kalau duduk tengah duduk menyembang, diam daripada menyembang. Kita ni di Malaysia ni tuan-tuan, dia diajar tentang hormat lagu negara. Lagu negara tuku tu, masa kita duduk ngaji sekolah rendah dulu ni, cikgu kita duduk ajar, bila dengar saja lagu negaraku, hak duk jalan kena berhenti. Betul tak? Kita duk jalan ni, dengar-dengarnya pasal lagu negaraku, berhenti. Kalau dengar lagu negaraku pun kita hormat tuan-tuan. Apatah lagi kalau kita mendengar laungan azan. Saya tak suruh lah tuan-tuan berhenti lagu mana, berhenti lagu negaraku tu. Tak suruh lah lagu tu. Tapi nak abang, kalau lagu negaraku, lagu kebangsaan, lagu negara kita boleh hormat sampai tahap lagu tu. Apatah lagi kita kena hormat lagi lah tuan-tuan kalimah azan. Sebab tu Imam Jalaluddin As-Suyuti kata, siapa yang lebih menyembang bab dunia, yang lebih sembang hal keduniaan ketika mana azan berkumandang dan azan dilaungkan, ditakutinya. Takut apa dia? Dia ni mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Takut dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mata apa Ustaz mati dalam keadaan su'ul khatimah tu? Mati dalam keadaan yang jahat. Apa makna mati dalam keadaan yang jahat Ustaz? Mati dalam keadaan tak baik. Apa makna mati dalam keadaan tak baik? Tak mampu fikir lah cerita betul tu orang tak faham tu. Takut mati dalam keadaan tidak beriman. Sebab kematian yang buruk. Tok Syekh kita bawa pula dia nak cerita sebab-sebab kematian yang buruk. Dan riwayat daripada setengah ulama bahawasanya jumpa tak Ibrahim? Tak jumpa? Muka, kalau kitab tu muka surah Allah kita tahu.
75 kitab baru. Dia lari bukan main jauh. Saya 59. Dan riwayat daripada setengah ulama bahawasanya sebab yang membawa kepada jahat kesudahan mati itu 4 perkara. Ni pandangan ulama kata di antara sebab orang yang mati jahat ni sebab dia tak benar. Dia kata yang pertama, memudahkan dengan semayang dan meringan-ringankan dia. Ini yang pertama. Subhanallah. Dia pemudah semayang ni. Islam ni tuan-tuan, agama yang mudah. Ad-din yusrun. Nabi kata, agama ni mudah. Tapi janganlah kita mudahkan agama. Agama ni ringan. Tapi kita jangan meringan-ringankan agama. Ni dua benda yang nak pesan. Ad-din yusrun. Agama tu mudah. Bila agama ni mudah, kita jangan terlalu mudahkan agama. Agama ni ringan. Allah Ta'ala tak mau memberatkan kita. Tapi kita jangan meringan-ringankan agama. Tak apa, dia kata ni semayang tak ada lagi. Baru qadha. Tak boleh. Tu nama dia hang memudah-mudahkan semayang. Hang meringan-ringankan semayang. Tak apa, dia kata saya nanti aku tobat buang. Tak boleh. Faham tak? Tak boleh kita terlalu mempermudah-mudahkan dia macam tu. Tak boleh. Tak apa sah ya. Tak boleh. Sah kan lama ke? Tak boleh. Tak apa buat dekat mana yang dan kalau tak dan tu tak apa. Tak boleh. Nak abang hang tak boleh. Ad-din yusrun. Agama tu mudah. Ya, agama tu mudah. Tapi hang jangan terlalu memudah-mudahkan agama. Tu nak tak? Ni yang pertama. Ulama kata, siapa yang memudahkan semayang, siapa yang meringan-ringankan semayang, dia ni takut mati dalam keadaan tak beriman. Yang kedua, minum arak. Yang kedua, minum arak. Campur minum tu. Minum arak, cak koroi, ketum, biak kurang. Tak boleh minum. Kau ni ada agak tanaman itu ada agak. Ada hanong. Dia selit kot celah pokok kita. Dia selit kot celah pokok kita. Orang nak jadi pokok apa? Pokok biak. Selang sama naik banyak tu pokok getah dengan pokok biak. Tuan-tuan lah. Benda-benda yang merosakkan diri, benda-benda yang memabukkan. Yang ketiga, menderhaka akan dua ibu bapa. Derhaka kepada mak bapak ni tuan-tuan. Sebab tu ulama dia membahaskan bila mana kata menderhaka kepada mak bapak ni, macam mana yang kita nak dikatakan derhaka kepada mak bapak ni tuan-tuan. Macam mana yang kita boleh dikatakan derhaka kepada mak bapak ni? Yang pertama, bagi orang yang ada mak bapak yang masih hidup, alhamdulillah, saya ni ayah masih hidup, mak masih hidup, alhamdulillah. Saya doa setiap malam, mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan usia ketaatan mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagi tuan-tuan yang ada mak bapak juga, saya doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia ketaatan mak bapak tuan-tuan, agar tuan-tuan dapat berkhidmat dan berbakti lagi kepada mereka semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ulama bahas, kalau mak bapak masih hidup ni yang dikatakan derhaka kepada mak bapak dia ke mana tuan-tuan? Orang yang tak ambil peduli hai mak bapak walaupun sahih. Tak teringat langsung mak bapak kita. Mak bapak ni hidup ke mati tuan-tuan ni kita kena peduli. Peduli yang pertama ni lagu mana? Doa. Sebab tu kita ni dianjurkan baca tu, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya pula bagi kat tuan-tuan tips, saya bagi rata dah mudah. Kita ni kalau tak mau bagi lupa mak bapak kita ni, bila kita istighfar, jangan lupa mak bapak. Bila kita istighfar kita tu jangan lupa mak bapak. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa mak bapak. Sehari pun jangan lupa mak bapak.
Astaghfirullahalazim. Kita minta ampun. Untuk diri kita. Wali walidayya, mak pak kita. Warhamhuma. Kita minta Allah Ta'ala sayang mereka. Kama rabbayani saghira. Lagu mana mereka sayang kita. Tolong jangan lupa mak bapak walaupun dalam sah. Sama ada mereka masih hidup atau mereka dah tak ada, mereka dah pergi meninggalkan kita, jangan pernah lupa kepada mak dan bapak kita. Yang keempat, menyakiti akan orang Islam. Pak, menyakiti akan orang Islam ni lagu mana? Duk buat benda-benda tak baik sesama Islam. Ni dah besar. Takut ang mati dalam keadaan tak beriman. Takut ang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Lagu mana? Ni dia. Mati dalam keadaan tak beriman. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Menyakiti hati orang Islam, menyakiti orang Islam, duk buat penyayang sama-sama Islam, tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Duk buat penyayang sama-sama Islam. Ni saya nak pesan kat tuan-tuan ni, tak setuju cerita lain. Saya dengan tuan-tuan, bukan benar saya setuju dengan tuan-tuan 100%, dan bukan semua benar tuan-tuan setuju dengan saya 100%. Betul ke tak? Betul tak? Saya cakap malam ni tuan-tuan setuju 100%. Tak. Ada benda tuan-tuan setuju, ada benda tuan-tuan tak setuju. Tu nama dia manusia. Kalau tuan-tuan setuju 100%, itu bukan manusia. Ada benda tuan-tuan setuju dengan saya, ada benda tuan-tuan tak setuju. Tak apa. Tetapi kalau tuan-tuan tak setuju dengan saya, tuan-tuan nak buat zalim kepada saya, yang tu tak boleh. Tuan-tuan tak setuju dengan saya, tuan-tuan nak fitnah saya, tak boleh. Tuan-tuan tak setuju dengan saya, tuan-tuan mengumpat saya, tak boleh. Islam tak benarkan. Tidak halal kepada satu orang tu kita untuk memfitnah dia sekadar kerana kita tidak setuju dengan dia. Tak boleh. Saya tak setuju dengan Ustaz Ibrahim. Tuan-tuan tak setuju dengan Ustaz Ibrahim. Tak setuju tak apa. Kita tak setuju atas benda yang kita tak setuju. Dan banyak benda lagi yang kita boleh bersetuju. Adakah saya tak setuju dengan Ustaz Ibrahim menghalalkan saya memfitnah Ustaz Ibrahim? Tak boleh. Ya, Ustaz Ibrahim tak boleh pakai. Mulai Ustaz Ibrahim tak boleh pakai. Kau tanya saya, siapa Ustaz? Jadi aku malah nak cerita. Dia pergi sangkut bagi tanda tanya tu. Saja aku malah nak cerita. Tak boleh pakai Ustaz Ibrahim. Tuan-tuan mesti nak tahu. Ustaz cerita ni dah halang orang muka. Kerana panggil tuan-tuan. Dah Ustaz dah alang-alang menyeluk perkasar. Biar sampai ke panggilan kalau tak. Hai orang ni kita suka semua nak ambil tahu. Dah ada benda lah yang saya tak setuju dengan Ustaz Ibrahim ni. Ada apa Ustaz? Terima kasih Ustaz. Sebab apa Ustaz? Ustaz Ibrahim ni hampa tahu. Itu imam hampa tu. Bukan dia percaya dengan. Dah lepas tak? Saja aku malah cerita. Dia duduk lagu tu. Dia duduk pi betul dia duduk kendok. Dia duduk pi dia duduk korot. Dia duduk pi dia duduk korot. Apa panggil lagu tu? Tak boleh tuan-tuan. Walaupun saya tak setuju dengan Ustaz Ibrahim, tetapi saya tidak boleh menghalalkan benda yang Allah Ta'ala haramkan. Antaranya apa dia? Fitnah Ustaz Ibrahim. Saya tak boleh. Bila hamba buat lagu tu takut mati dalam keadaan tak boleh mengucap na'udzubillahi min zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa banyak dah tuan-tuan buat lagu tu? Tuan-tuan tak setuju dengan orang, tuan-tuan mengata dekat orang. Tuan-tuan tak setuju dengan orang, tuan-tuan aibkan orang. Tuan-tuan tak setuju dengan orang, tuan-tuan fitnah orang. Berapa banyak dah yang tuan-tuan buat lagu tu? Cuba fikir balik tengok. Ni 4 benda kata ulama yang kalau hang buat kemungkinan besar hang boleh mati dalam keadaan yang buruk ataupun dipanggil sebagai su'ul khatimah. Kita doa depan mayang tadi ni, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah
Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Tiba-tiba kita ada pibak benda tu. Na'udzubillah min zalik. Memelihara agar tetap iman. Bila kita nak ni, tuan-tuan, ada satu amalan yang dia nak bagi malam ni. Tuan-tuan ambil, saya nak bagi malam ni. Dan setengah daripada yang memberi manfaat bagi terpelihara iman ketika mati. Amalan yang nak jaga iman ketika mati. Seperti barang yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu. Siapa dia yang bagi amalan ni, Pak Nur? Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu telah berkata oleh Abu Al-Abbas Al-Khidir alaihissalam bahawa aku bertanyakan 24,000 Nabi daripada suatu yang apabila mengamalkan dia disentosakan daripada tinggal iman dia. Maka tiada menjawab akan daku daripada seorang daripada mereka hingga aku berjumpa dengan Nabi SAW. Dia tanya 24,000 orang Nabi. Seorang pun tak jawab melainkan dia jumpa dengan Nabi SAW. Maka aku tanya akan dia. Maka berkata ia. Nabi kata pada dia, hingga aku bertanya akan Jibril. Nabi kata, sabar Sa'ad, aku tanya Jibril. Jibril jawab, aku beritahu ke hang. Maka bertanya ia akan Jibril. Maka berkata ia. Nabi SAW tanya malaikat Jibril. Bila Nabi tanya malaikat Jibril kata dekat Nabi, tak apa, bagi masa, bagi peluang, bagi ruang, aku nak tanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertanya ia akan Tuhan Rabbul Izzah. Maka Allah Ta'ala berfirman, ni amalan ni Nabi tanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril tanya kepada Allah, Allah Ta'ala jawab. Allah Ta'ala katakan, firman Allah, barang siapa yang mengekali membaca tiap-tiap lepas sembahyang. Amalan ni nak buat waktu bila? Nak buat waktu bila, tuan-tuan? Lepas sembahyang. Apa dia baca? Yang pertama ayatul kursi. Ayat kursi. Ayat kursi ni dalam surah Al-Baqarah ayat 285 sampai 285 sampai 286. Dalam surah Al-Baqarah ayat 285 sampai ayat 286. Dia baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wa huwal aliyyul azim. Baca lepas sembahyang. Lepas tu sambung pula dalam surah ayat kursi ayat surah Al-Baqarah ayat 255. Habis ayat 255 sambung pula ayat Al-Baqarah 285 sampai 286. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun sampai anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. 285 286 Al-Baqarah. Amana ar-rasul. Mula baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sambung yang kedua amana ar-rasul. Lepas sambung pula ayat 18 hingga 19 Ali Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilm. Habis sambung pula 26 hingga 27 Ali Imran. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Sambung pula surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad sampai habis. Sambung qul a'udzu birabbil falaq, sambung qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu tutup dengan suratul Fatihah. Siapa yang beramal dengan amalan ni tiap-tiap kali lepas sembahyang, sentosalah ia daripada tinggal iman dia. Dia takkan mati dalam keadaan tercabut iman. Boleh belum? Angguk saja. Habis angguk lagi mayang Isya, mayang Isya makan balik-balik haram pom tengah. Ada makan benda ni Ustaz Ibrahim? Ada. Sembang pula lepas tu tutup pula rokok kawan. Bukan hak neri. Rokok neri ikut dia hisap tak apa nak lejak. Hak tutup rokok kawan dia lejak elok. Lepas tu balik haram apa pun tak ingat. Hak ni jahanam. Siapa nak ambil?
Ni Allah Ta'ala bagi bila Nabi tanya kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril tanya kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala abad, tolong jaga lepas sembahyang. Yang pertama ayat kursi. Ayat kursi ni dalam surah pada Al-Baqarah. Ayat keberapa? 255. Habis ayat kursi sambung pula Al-Baqarah 285 sampai 286. Amanar Rasul. Habis Amanar Rasul sambung pula Al-Baqarah ayat 18 sampai 19. Syahidallah. Habis Syahidallah sampai fa innallaha sari'ul hisab. Sambung pula Ali Imran ayat 26 sampai 27. Qulillahumma malikal mulk. Habis yang tu sambung pula Al-Ikhlas. Habis Al-Ikhlas sambung pula Al-Falaq. Habis Al-Falaq sambung pula An-Nas. Habis An-Nas sambung pula Al-Fatihah. Selesai. Selesai. Complete. Siapa yang boleh beramal macam ni, siapa yang boleh beramal benda ni, insya-Allah dia mati dalam keadaan tidak tertanggal imannya. Dan naqal daripada Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu berkata ia, aku lihat akan Tuhan Rabbul Izzah dalam tidurku 99 kali. Maka aku bertanya padanya diriku, jika aku lihat cukup 100 kali, sungguhnya aku hendak tanya akan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa amal yang dapat kelepasan makhluk daripada siksa kau pada hari kiamat. Imam Abu Hanifah kata, kemudian maka aku lihat akan dia 100 kali dia mimpi berjumpa dengan Allah. Mimpi dia berjumpa dengan Allah. Maka aku kata, ya Rabbi Azza Jarak, rajalla thana'uka wa taqaddasat asma'uka. Dengan apa dapat kelepasan hamba engkau pada hari kiamat daripada siksa engkau? Imam Abu Hanifah tanya Allah dalam mimpi, ya Allah, nak tanya satu amalan. Apa dia amalan yang boleh selamat, amalan yang boleh menyelamatkan daripada siksaan hari akhirat, hari kiamat? Apa dia, ya Allah? Maka Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang membaca tasbih ini pada pagi dan petang, dapat kelepasan ia daripada siksaku. Tasbih ni baca waktu pagi, tasbih ni baca waktu petang. Waktu pagi ni waktu mana pada? Sebelum subuh, ataupun kalau tak ada lepas subuh. Waktu petang ni sebelum maghrib. Apa dia? Saya baca, tuan-tuan ikut nak tuan-tuan ada, tuan-tuan tak ada kitab sayang lah tuan-tuan ni. Buat lagu mana? Saya baca, tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal abadiyil abad. Subhanal wahidil ahad. Subhanal fardis samad. Subhana man rafa'a as-samaa'a bighairi 'amadin. Subhana man basata al-arda 'ala ma'in fajamad. Subhana man khalaqal khalqa wa ahsahum adada. Subhana man qassamal arzaqa walam yansa ahada. Subhanalladzi lam yattakhidh sahibatan wala walada. Subhanalladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca tasbih ni waktu pagi, kata Imam Abu Hanifah, siapa yang membaca tasbih ini pada waktu petang, selamat dia daripada siksaan Allah. Selamat daripada siksaan Allah ni pula lagu mana? Yang kata selamat daripada siksaan Allah ni lagu mana?
Yang dikatakan selamat daripada siksaan Allah ni bermakna orang ni hidup di dunia, Allah Ta'ala pelihara dia, hidup dia di akhirat, nanti Allah Ta'ala jaga dia. Duduk di dunia, saya nak tanya tuan-tuan, lo ni hidup di dunia, tuan-tuan nak selamat, siapa nak boleh jaga tuan-tuan? Duduk pergi tengok orang balik umrah, tuan-tuan kena tembak. Dahsyat lah tuan-tuan. Mereka seluduk kok mana? Dengar kata seluduk ni meh kok Kuala Pang. Cakap tak berahim. Lepas tak setuju dengan tak berahim nak tengah tu ngajak kapal tembak lagu tu kan. Dan dengar lah dulu tuan-tuan ni negara kita kena tembak. Oi tuan-tuan ni. Law ni. Saya ada jumpa dengan satu orang begitu tadi. Saya jumpa dengan satu orang. Dia ni bodyguard, pengawal, bodyguard. Saya tanya dia tu, abang kena ke yang kena tembak? Dia kata tak kena apa, kawan saya Ustaz. Hak kena tembak pengawal peribadi tu kawan dia. Kawan dia kerja. 18 tahun dah pengawal. Sebab tu tuan-tuan ni jadi bodyguard ni tuan-tuan ni kadang-kadang ada pistol, yang ada lesen, yang ada pistol, saya dengar kata 10,000 bayar sebulan. Padan ke 10,000 tuan-tuan nak letak nyawa. Tu tuan-tuan tengok polis, tuan-tuan tengok tentera tuan-tuan ni. Tuan-tuan cuba tengok yang kata tentera. Saya ni yang saya lagi sayu sedih ni saya tengok tentera tuan-tuan ni. Tentera tu gaji bukan tak mana tuan-tuan ni. Keluar rumah belum tentu balik. Sebab tu saya kadang-kadang duduk naik highway duduk tengok tentera duduk naik apa-apa punya lori depa tu kan, dia angkut barang apa. Itulah lori tayar minyak. Duduk naik tu kan, itu tengok kesian betul saya. Saya tengok muka tentera ni saya kesian. Tak ada lebih kat malam-malam. Masa mereka nak keluar dari rumah mereka tu. Mereka nak keluar dari rumah mereka. Kalau ada misi ke apa tuan-tuan. Luar macam dia pergi buat misi bantuan negara-negara luar tu. Misi keganasan tu. Duk peluk anak depan pintu rumah. Peluk tu tuan-tuan. Belum tentu dia balik lagi. Gaji tentera bukan tak banyak tuan-tuan. Hak mereka kadang nyawa. Macam pengawal peribadi tu. Kena tembak dia. Duduk baca tadi, operate ni nak operate pula. Bukan ada masalah apa pun bukan lelaki bini. Dia upah ke mana suruh tembak, nak kena begini dia. Kena pengawal peribadi. Nanya. Saya apa sangat nak cari bodyguard tak dia pun. Duk main mengajak, duk kata orang ikut dan dia tembak mampu. Lemah main ngajak, lemah isuk pula nak ngajak pula padang sana tu. Lagi dekat dengan border tu. Pok padang sana tu tak nampu. Saya boleh cadang nak pakai bodyguard. Saya nak mak bodyguard lah, aku ngajak ambil tepi. Tapi saya nak cari ada pistol. Hak mana dia nak tembak. Tunduk panggung lagi tunduk tak panggung orang. Jaga benar depan dengan duduk dina tengah saya mengejar. Ni nak abang kat tuan-tuan dia kata nak ni nak selamat tak selamat baloi. Nak duduk dekat airport duduk tunggu orang nak balik umrah. Tembak. Wih dahsyat orang dah berkelahi tu. Siapa dia yang nak protect kita tuan-tuan? Siapa dia yang nak protect kita? Saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang nak protect kita? Kalau Allah Ta'ala tak lindung kita, kalau Allah tak jaga kita, siapa lagi yang nak protect kita? Siapa lagi yang nak jaga kita? Sebab ini dia amalan. Ulama bagi amalan yang nak bagi Allah Ta'ala jaga. Amalan yang nak bagi Allah protect. Yang nak bagi Allah lindung. Ini dia amalan. Sebab tu ulama dulu ni tak ada tuan. Amalan mereka orang nak pedajir mereka. Dia kasar sikit lah bahasa pedajir ni.
Kalau bahasa moden ni, orang nak khianat dia, Pak. Tapi kita orang Kedah tak punya khianat, dia punya pedajir. Punya pedajir lah. Orang nak pedajir dia, Pak. Allah Ta'ala protek. Ni dia amalan. Ambil dah tuan-tuan. Dan kata Tirmizi, aku lihat akan Tuhan Rabbul Izzah dalam tidurku, yakni mimpi. Maka aku bertanya, Ya Rabb, aku takut atas hilang iman. Aku takut atas hilang iman. Takut mati dalam keadaan tak beriman. Habis, tuan-tuan. Ni yang kita nak minta ni. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Sebab masa tu ni, masa sakaratul maut, yang kita takut ni, takut mati dalam keadaan tak beriman. Hak ni yang nimbang. Takut mati dalam keadaan tercabut iman. Yang ni yang risau. Yang ni yang risau. Yang ni yang kita takut. Mati dalam keadaan tak beriman. Habis. Apa yang tuan-tuan duk buat ni, sembahyang lah, puasa lah, dia duk buat pula puasa 6. Habis. Puasa 6 begitu kan? Masalah, alhamdulillah. Saya alhamdulillah tinggal 6 hari. Tak ada. Terbuka, mana dia terbuka, mana rumah terbuka. Tapi tak orang panggil, pi tak ada puasa. Jangan duk sembang tak apa, puasa pi, kena dah. Tak apa, kemarin puasa, niat tak puasa. Sampai ke 12 bini kata Allah, makanlah bau. Syawal penyari haram. Tak makan bini aja. Nak puasa lepas. Itu kan? Dia mengarut dah. Dia kata puasa ni lain pada Ramadan. Dia mengarut dah. Dia betul-betul ni Ramadan dah. Sebab semua puasa. Macam ni, nak puasa je lah. Gaya kita nak puasa, lagu duk bunyi, rasalah ketupat ini dengan rendangnya sekali. Habis. Itu lagu lama, lagu baru ni, alamak tu lagu. Tak boleh pi lagu lah. Alamak, raya datang lagi, kuih raya tak jadi. Tak boleh pi tu orang dulu ni. Rasalah ketupat ini. Jadi ke semua? Ni kita duk puasa ni. Duk puasa 6, puasa Ramadan. Habis puasa ni pula Syawal pun habis, dia main bulan lain Isnin Khamis duk puasa. Takut bila mati ni tak ada apa. Hak ni yang paling takut ni. Mati tak ada apa. Lalu Allah Ta'ala kata, bacalah olehmu di antara salat sunat fajar sebelum subuh, di antara salat sunat tu nak sampai ke sembahyang subuh, hang baca zikir ni. Saya baca tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram, as'aluka an tuhyiya qalbi binuri ma'rifatik. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya muhyiyal mauta birahmatika Ya arhamar rahimin. Dan pada satu riwayat lagi dia kata, barang siapa baca tak kala nak tidur. Hak ni baca di antara solat sunat fajar nak sampai ke subuh. Yang ni pula baca waktu nak tidur. Nescaya keluar ia daripada dosa dia macam ulat ni salin kulit. Apa dia tuan-tuan waktu nak tidur? Sekali malam ni boleh buat dah. Subhanaka la ilaha illa anta Rabbi ghafirli. Hak ni semua boleh. Lain-lain. Kita baca kuat-kuat. 3 kali kita ulang.
Subhanaka la ilaha illa anta rabbi ghfirli. Subhanaka la ilaha illa anta rabbi ghfirli. Subhanaka la ilaha illa anta rabbi ghfirli. Boleh? 3. Subhanaka la ilaha illa anta rabbi ghfirli. Boleh? Baca ni, siapa yang baca ni, Allah Ta'ala akan ampun dosa dia macam mana ulat saling kulit. Dia kata. Dan kita masuk bab yang ke-6 pada kenyatakan kelebihan wuduk. Masuk Isya dah, Ustaz Ibrahim cepat bukan ayah. Masuk Isya duduk ke apa? Awal no. Jangan nak konti kan nak lejak. Lejak no. Tuan-tuan berkalut nak balik buat apa belum? Dia dah tema Pak Long ni pula semua retik mati dah. Ayah. Kami cakap hidup untuk kalau nak balik. Sekian dimaklumkan. Kelebihan wuduk belum? Okay, bilang kita konti ya belum gelut dia nak. Malam ni pada Ustaz Ibrahim lemang ketupat. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ni dia nak cerita bab ayat sembahyang. Ada amalan yang saya nak bagi kat tuan-tuan. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Sadaqallahul azim. Yang ni anggota yang wajib kita basuh. Allah Ta'ala kata, idza qumtum ila shalah, bila mana hampa ni nak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, basuh muka hamba, wa aydiyakum ila al-marafiq, basuh budak tangan sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, ambil air sapu kepala, wa arjulakum ila al-ka'bayn, basuh kaki sampai kedua buku lali. Tuan-tuan cuba fikir nak buku lali. Dari dulu kita ada sebut. Saya bisa tanya kepada kalau tak silap saya, Allah yarham Datuk Hamid Tahir tu, saya tanya. Kata pun Syekh Datuk Syekh Zakaria Awam Sak, antara dua tu lah. Saya bisa tanya, saya bisa pergi kuliah dia buat. Syekh Datuk Syekh Zakaria Awam Sak ataupun Allah yarham Datuk Hamid Tahir, dua. Saya kata ni nak tanya, kata tu buku lali. Pelik ni duk tang kaki tapi nama buku lali. Tuan-tuan pelik. Tuan-tuan pelik tak pelik pun haram tak tanya. Saya ni pelik, dia tanya. Duk tang kaki tapi lali. Mai kok mana? Dia pun kata pada antara dua ni dah kata, dia kata tu buku kaki. Tapi kitab Jawi lama ni dia cetak kadang-kadang lari dia punya apa? Tak lekat, cetakan tu tak lekat. Dia kata buku kaki. Buku kaki. Tapi kaki tu kap dia jadi padam jadi lam. Lah kali jadi lali. Buku lali. Sebab tu tuan-tuan tengok kalau terjemah Ustaz Ibrahim punya kitab dia terjemah apa dah? Kedua mata kaki. Betul? Mata kaki. Betul tuan-tuan tengok kiri kanan. Ni buku kaki. Basuh kaki hingga ke mata kaki ataupun buku kaki, bukan buku lali, buku kaki. Tahu tak? Tak tahu, buku 5. Hak tu lain. Ni buku kaki. Buku 5 lain, buku 5 nak lain. Ni buku kaki. Basuh yang ni kira sah wudu. Tak ada masalah dia kata. Yang ni barang siapa hendak sembahyang wajib, atasnya wudu yang sempurna, wajib dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Lah ni kita dah ambil yang sembahyang wudu ni sempurna ataupun tidak? Orang
suruh basuh muka, hang basuh domoi. Ambil air merah tu dia basuh. Ambil air merah basuh. Dia coba ni, semuka ustaz, tu bukan muka tu domoi. Muka dia ada hak dia, muka. Daripada atas ni tahu mana? Bermulanya tumbuh rambut. Saya dah ngajak ada kawan dia kata ustaz, dia mau buka lebih dia. Dia kepala ceklat. Kau tengok ni tak ada. Rambut dia start tamu. Dia angkat, dia kata tu saya nak tak, bukan nak pergi kutu. Saya tanya dia ni, kepala ni original ke tak? Makna original ni memang tabik-tabik kepala ni ceklat awal dah. Dia kata tak, dulu penuh elok. Ambil tang kodik, tumbuh dulu tahu mata ni. Pasal tak ni bukan pergi kutu. Kacau kalau ni, kalau kawan ni tarik dah dulu. Ambil daripada mula. Ada hak sampai ke mana bawah dagu. Daripada anak telinga ke anak telinga. Tu hak muka. Bila basuh bagi hak muka. Ni ambil basuh ke depan tu bukan muka tu. Domoi. Kena beza kan domoi. Domoi dengan muka. Lain. Hidup pergi basuh domoi, dia kata basuh muka. Pok KL tengok video ni tobat tak faham domoi. Faham. Tak faham apa-apa. Basuh bagi sempurna. Yang kata basuh tangan sampai ke siku, basuh sampai siku. Ustaz, kalau saya basuh sampai ke ketiak boleh tak? Boleh. Tapi tak apa digalakkan dan melebih. Madi ayak lah. Jurus dia ketiak. Macam tentang meleh ayak. Meleh ayak. Dia sembelih dia putih tak putih. Dia bodoh sorong putih kepala. Ini wah bismillahirrahmanirrahim. Dia sembelih ni putih tak putih lagi tak ada orang ni. Dia bodoh jalan lagi tak putih kepala. Sah tak sembelihan dia? Sah. Boleh makan tak ayam tu? Boleh. Tapi ihsan kepada binatang tak ada. Bismillah sampai putih kepala. Macam kita ambil uduk lah. Orang basuh sampai ke siku, dia basuh sampai ke ketiak. Fah tak fah. Tapi balik air tu tak ada basuh sampai ke ketiak. Tapi dia wah-wah. Ada orang dia wah-wah. Dia wah-wah. Yang ni pun penyakit yang ni. Ada orang dia penyakit wah-wah. Wah-wah ni dia nak main tak mana tuan-tuan bila kita nak main. Dua. Kebiasaannya orang bila dia wah-wah dalam dua keadaan. Yang pertama dia wah-wah bila ambil yang semayang, setan cukup kacau tentu. Kacau lah tuan-tuan. Setan cukup kacau tentu. Dia ada wah-wah. Faham tak wah-wah? Hello? Waktu dia ambil yang meyaw, dia masuk habis semua lah. Dia gaya nak astaga macam tak basuh muka dia tak habis. Pergi pula. Elok apa semua tak sah macam jurih kaki tak betul betul lah jari. Hak orang mayang lah. Apa di antara punca orang wah-wah ni apa dia tuan-tuan? Di antara punca orang wah-wah ni apa dia? Ni dia nak bak di antara benda yang boleh membuatkan tuan-tuan wah-wah ni apa dia? Yang pertama, tuan-tuan suka kencing, dia biri. Dia kata alhamdulillah saya tak saya semua kencing kawan. Lagi teruk tuan-tuan. Ni hak penyakit orang yang jenis duk kencing diri ni. Kencing diri ni. Tengok. Satu antaranya lain dia suka kencing di tempat mandi. Ustaz, lah ni dia duduk campur lain jamban dengan bilik air. Kalau orang dulu jamban lain, bilik air lain, lah dia campur. Dia nak buat stay hotel. Orang dulu lagi dahsyat. Mandi tahun lain, berak Allah. Ingat dulu tu. Kalau siapa beranak tahun 90-an, mesti bisa rasa. Saya pun tak rasa dulu. Orang nak terberak tengah malam kacau, kena gerak adik-adik. Jenis lampu pula wayar luar tu lah. Duk kena juluh. Lalu kau cepat lah. Dia ingat kita dah ada orang keluar.
Terang nak bagi lebih ni. Ingat kawan duk ni. Rumah lain, jamban lain. Dulu. Orang dulu dia punya nak jaga. Tuan. Dah. Dia buat sekali jamban orang tu, tempat mandi orang tu. Tu nak buat lagu mana? Ni saya nak abang. Kalau jadi lagu tu, tuan-tuan nak kencing, tuan-tuan nak berak, guna mangkuk. Jangan pergi kencing dalam tempat mandi. Sebab kebiasaannya tempat mandi tu, kita akan ambil wuduk tu. Betul tak? Betul tak enggak? Dia ada shower, lepas shower dia ada kepala paip tu, kita nak ambil wuduk. Jangan duk kencing tempat tu, tempat kita ambil wuduk. Batu tangkola tu, mau tuan-tuan ada anak-anak kecil nak betul berak apa, jangan duk basuh tempat orang ambil wuduk tu. Pergi basuh dalam jamban. Ni saya nak pesan. Nak buat lagu mana style lah ni, jamban dengan tempat mandi duduk sekali. Tak apa, ambil berak, kencing dekat jamban hang. Lepas tu pula tuan-tuan, kebiasaannya yang ketiga, orang wak-wak ni sebab apa dia tuan-tuan? Penyakit tu mai, bila jenis kencing tak puas. Tuan-tuan tahu tak kencing tak puas tu punca apa dia? Duk kencing zaman duduk. Kita ni diajak nak kencing, nak berak, cangkung. Kalau orang yang sihat, cangkung. Tapi dia main kuih model, pokok ni dia duk upgrade, semua lah ni zaman duduk. Alasan apa Allah tak apa nak kuat. Orang tua dulu pun ada orang tua. Bukanlah ya ada orang tua. Dulu pun ada orang tua. Tapi orang tua dulu dia boleh cangkung. Orang tua dia payah. Tak apa duduk. Tuan-tuan kalau buat duduk pun bila nak habis kencing tu. Tuan-tuan, kena cangkung juga. Duduk tepi mangkuk jamban tu, cangkung. Tekan, berdek bagi dia keluar. Mau tak buat lagu tu Pak Laupau, tak ada yang ni dah. Setuju tak? Dalam saluran kencing tu dia ada lagi, tuan-tuan, mayang duk mangkit turun, keluar. Bila keluar air kencing, kena dekat kain tuan-tuan, sah dah mayang. Batu orang dulu duduk pesan. Saya ingat ni orang tua duduk pesan. Nak pergi jalan mana bawa lah kain melekat selai bila semayang. Kita ada duduk balas seluar tu. Seluar dalam tu, tak buang-buang semayang. Seluar dalam tu. Tuan-tuan tahu kan waktu kita duduk tu, keluar ayat menjin kenakan seluar dalam. Main semayang. Suak semayang. Bawa orang tua dulu dia ada spare pula kain melekat selai. Bila kita buat lagu tu, kata, Ustaz jangan dulu tu. Kalau tak, orang nak jaga ambil. Saya kalau pergi jalan mana, mesti saya bawa kain dekat selai, tak terbelah bau. Bila nak ambil. Ini semua di antara punca-punca ni yang boleh dapat wah-wah. Apa dia lagi wah-wah, Pak Noh? Antaranya lagi wah-wah, orang yang tidak melazimi dalam membaca a'udzubillah dalam tindakan dan perbuatannya. Tuan-tuan nak masuk jamban, a'udzubillah. Keluar jamban, a'udzubillah. Bacalah a'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tu nak ambil wuduk, a'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni amalan-amalan yang kita nak buang. Penyakit wah-wah ni kita nak buang belum. Bila dia main penyakit wah-wah, derita penyakit wah-wah ni lebih teruk daripada derita penyakit lain. Dia main wah-wah. Habis dah wah-wah tu waktu nak naik semayang. Dia main pula masuk dia dalam semayang, dia dalam masjid. Usalli lillah. Allah. Tak masuk. Allah. Tak masuk. Dia main. Kita nak main ke dia pula. Allah. Dah, tak apa, hampir dulu. Elok tu imam rukuk masuk dia pun. Jaga, yang ni amalan. Untuk mendapatkan wuduk yang sempurna pula tuan-tuan, buang penyakit wah-wah. Yang kedua kena ngaji. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya berkata ia,
Sabda Nabi SAW, tiada daripada lelaki dan perempuan mengambil ayat semayang maka membaikkan wuduknya dan membaca kemudian daripadanya surah Al-Qadr. Hak ni amalan. Yang ni amalan nak bagi. Lah dah ni. Tuan-tuan ambil ayat semayang, lepas ambil ayat semayang, tuan-tuan sempurnakan wuduk, lepas sempurnakan wuduk, baca inna anzalna sampai habis. Habis. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruh sampai hatta matla'il fajr. Melainkan bila dia buat amalan lagu ni, memberi Allah Ta'ala akan dia dengan tiap-tiap huruf daripadanya 100 darjat. Allah Ta'ala akan bagi pahala kepada orang ni yang mana ambil ayat semayang, habis ambil ayat semayang dia baca inna anzalna, Allah Ta'ala akan bagi kepada orang ni tiap-tiap daripada huruf dalam surah Al-Qadr 100 darjat. Dan menjadi akan Allah Ta'ala daripada tiap-tiap titik ayat daripada wuduknya itu satu malaikat, yang malaikat ni akan meminta ampun bagi Allah Ta'ala untuk orang ni sampai hari kiamat. Nah, Pak Long dapat satu amalan lagi malam ni. Amalan ni Pak Long boleh buat terus. Sehari ni lepas kuliah, tuan-tuan nak pergi ambil ayat semayang apa boleh buat terus. Ambil ayat semayang, selesai ambil ayat semayang, menghadap qiblat, baca doa. Doa apa nak baca nanti dia akan habaq. Lepas tu baca inna anzalna. Bila baca lagu ni, Allah Ta'ala bagi setiap huruf 100 darjat. Setiap titisan air wuduk, satu titisan itu satu malaikat yang akan minta ampun baginya sampai ke hari kiamat. Amin ya rabbal. Sabda Nabi SAW, man tawadda'a lis-salati fa ahsana al-wudu'a thumma qama ila as-salati fa innahu yakhruju min khati'atihi ka yawmi waladathu ummuh atau kama qala. Barang siapa mengambil wuduk, fa ahsana wudu'a, dan dia memperbaiki wuduknya, yakni dengan sempurna. Yang kata memperbaiki itu lagu mana? Sempurna rukun, sempurna syarat. Kemudian dia berdiri semayang, maka bahawasanya keluar ia daripada kesalahannya, yakni Allah Ta'ala ampun dosanya, bersih dia seperti mana hari diperanakkan dia oleh ibunya, yakni kata ulama diampun dengan segala dosa-dosa kecil. Dia tak boleh nak sempurnakan wuduk ni kalau tak ada ilmu. Syarat orang yang nak sempurna wuduk, mesti sempurna wuduk itu dengan ilmunya. Kena sempurnakan wuduk dengan ilmu. Maknanya pada tuan-tuan, kita nak buat ibadat kena ada ilmu. Belum. Cuba balik malam ni muhasabah. Aku selama ni buat ibadat dengan ilmu ataupun dengan tiada. Selama ni tuan-tuan buat ibadat dengan ilmu ataupun dengan tiada. Agak-agak. Tuan-tuan semayang, tuan-tuan mengaji, tuan-tuan tengok orang semayang, tuan-tuan tiru dia semayang. Tuan-tuan puasa baru ni, kerana tuan-tuan mengaji, tuan-tuan fahamkah? Ataupun tuan-tuan tengok orang, tuan-tuan tiru orang. Siapa yang duk buat lagu tu, Pak Long, ada saki-baki lagi umur, mana kita mengaji. Man tawadda'a lis-salat, insya-Allah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Tanda habis tu. Muka surat apa tak Ibrahim? 64. Sama? Oh, tadi saya nak tengok. Tu tengok kelebihan bah. 64. Sambung bulan depan. Tak apa, macam Pak Long lain tak nak apa, tak ada tanda apa mengapai. Bulan depan saya habaq muka surat ingat. Itu kelebihan orang mengapai. Haram jadah tak ni, hang poli kah? Cakap tidak, cakap betul kan saya poli pun. Kelebihan orang mengapai ni senang. Habaq muka surat, dia selok terik, terak. Dia ingat.
Wallahu a'lam. Jadi ya, ngaji pun kali lama-lama apa lorong nyaru. Saya hak cakap pun penat, tuan-tuan hak dengar pun letih. Agak-agak nak cemih kita mandi. Bulan depan nak main pula, mau tak mati betul tak? Bulan ni je 2 kali main. Dah tak boleh nak. Itu khutbah. Tapi satu benda lah saya nak puji orang Kuala Lumpur. Steady tak boleh nak. Memang tuan-tuan tiap minggu tidak tak boleh nak. Itu khutbah. Memang betul tak boleh. Kadang terkejut hari tu ni. Saya tengok tak ada siapa pun yang lena yang pejam mata pun mulut duk kumit. Dia buat tak mana tak lena steady. Jarang jumpa masjid jemaah steady kan tuan-tuan. Tidak tak lena apa khutbah kau steady. Ni mai pula kira bulan ni mai 2 kali sejarah. Dan Allahu a'lam, saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Untuk tuan-tuan saya ucapkan selamat hari raya lah dalam musim raya lagi. Selamat hari raya Aidil Fitri ma'al zahir dan batin minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mudah-mudahan Ramadan yang baru ini tuan-tuan Allah Ta'ala terima amal ibadah kita. Itu yang kita paling takut. Takut Allah Ta'ala tak terima amal ibadah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Yang kedua, saya nak pesan untuk diri saya, untuk diri tuan-tuan. Yang mana yang tak pernah lagi puasa 6, jom tahun ni kita belajar. Ambil 1 minggu, 2 hari, 3 minggu selesai. Tak pernah puasa lagi nak. Nabi kata, man sama Ramadan, summa tba'ahu 6 min Syawal, kana kasiyamid dahri. Orang yang berpuasa sebulan Ramadan, sambung 6 hari dalam bulan Syawal, dia ni dapat pahala lagu dia puasa setahun. Mau tuan-tuan nak puasa setahun, tobatlah. Takkan buat. Ini nampak. Muka tuan-tuan, muka dia lebih kurang. Nak puasa setahun, sebulan hari tu pun mujur wajib ya. Saya abang kena saya silap kitab, kata ada satu ulama kata sunat muakkad. Tak penuh dah tahun ni tuan-tuan. Buat muka tentang muka saya nak puasa setahun dah. Tobat. Tuan-tuan saya ambil kurang Jadi ambil 6 hari. Bukannya lama 6 hari. Tuan-tuan nak buat direct pun tak apa. Tuan-tuan nak buat selang-selang selagi benar Syawal ada ni pun tak apa. Jangan tak buat. Esok ada kalut tak? Tak ada kalut apa puasa sehari. Lusa ada kalut. Kalut tak ada puasa hari. Tengok pula hari puasa pula sehari. Buatlah, mari kita pekat-pekat buat belum no? Mari kita pekat-pekat buatlah. Kok tahun depan Syawal pun tak ada jumpa, Ramadan pun tak ada jumpa. Mari kita pekat-pekat buat. Kita ni mengaji dah. Cuma tinggal nak beramai. Duk mengaji dah. Tuan-tuan semua ni kena kuliah seminggu 2-3 malam baru ada ni duk main mengaji dah. Cuma tinggal nak beramai. Jom kita pekat-pekat beramai. Insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan kita untuk melakukan ibadat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi saya rasa cukup sekadar ini dulu. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Siapa nak dapatkan produk Tok Kokov, dia dapatkan dekat aitas saya di luar sana. Dan juga tuan-tuan macam biasalah tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah ada dekat pintu-pintu keluar ni. Tuan-tuan boleh dah sumbangan, tuan-tuan dah sumbang sama-sama dah bubuh untuk anak-anak yatim, fakir miskin dan pelajar-pelajar tahfiz insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.